Assalamualaikum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila pergi di market, hampa nak tawaran tak? Hampa nak satu tak? Hampa nak mewarisi sesuatu tak? Mewarisi. Nak dapat satu nak tak? Semua nak. Kalau nak pergi dalam masjid tu, ada sesuatu. Ada benda special. Jadi sahabat semua pakat pergi dalam masjid. Patah balik kata kat dia, Kami pergi masjid tak nampak apa pun. Apa pun nampak, Abu Hurairah kata. Kami nampak adalah Nabi nak mengajar macam tu, ada Quran. Abu Hurairah kata, hampa ni cukup celaka lah. Itulah apa nama dia? Warisan, itulah keuntungan esok ni hampa, yang itulah benda tu. Kadang-kadang Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan baca satu hadis yang sahabat Nabi kata, kami tak bisa dengar benda ni. Wahai Abu Hurairah, hang ada sama, kami ada sama. Nabi mengajak, sama-sama kita ada. Pasal apa hang tahu lebih? Pasal apa hang tahu lebih? Nabi kata nak tahu. Dia kata kat Abu Hurairah, pasal tahu lebih? Abu Hurairah kata, kalau nak tahu lebih, pergi jumpa dengan Nabi. Sahabat Nabi jumpa dengan Nabi. Nabi kata, dia tak pernah ponteng kuliah aku. Tak pernah ponteng. Kadang-kadang hampa ada, masa hampa tak ada, dia duduk. Yang menyebabkan hampa tak dengar ni ialah dia memang dengar kuliah aku, tapi hampa dengar asal suka asal. Yang menyebabkan dia pekat balik Ra'i Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menyebabkan dialah bagi semangat tiupan yang sangat-sangat kepada sahabat Nabi yang lain sakit baki, baru dia patah, ya Allah, doa asyik dengan menyaga ni sampai lupa benda yang sepatutnya dia bertumpu, ialah pengajian. Maka lahirlah sahabat-sahabat Nabi mai di kuliah. Jadi sahabat-sahabat Nabi jadi faqih, alim, berpunca daripada siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bagi semangat. Dia bagi semangat pada sahabat-sahabat dia. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni kita tahu, Ustaz baca sakat yang ni nanti kita tengok adik dia memang banyak lah. Adik dia memang banyak. Dan dia meninggal pada tahun umur di usia 78 tahun. Kalau ikut 57 atau 58 Hijriah. Ini sebar ringkam berkenaan Abu Hurairah. Nanti kita masuk bab Abu Hurairah yang lain. Apa yang Ustaz ingat, Ustaz bagi tahu macam nak cerita Ashabil Sufah. Dia duduk dengan kuliah Nabi sampai dia tak, semua sahabat terkejut. Keluar-keluar dia kata, ya Rasulullah, aku lapar sangat ni. Dia dah susun batal dalam perut dia. Ashabil Sufah ni tak pernah hidup kenyang macam kita. Bila kita ingat sahabat, kita pergi Madinah, kita jangan enjoy sangat, kita tengok Baqi'. Bila kita tengok Baqi' saja, kita tengok Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini semua kalau kita pergi tempat tu, Nabi kata di Madinah ni ibarat macam ular masuk sarang dia. Madinah kita tak strong, iman kita tak strong. Pergi Madinah strong balik. Orang yang sampai di Madinah dekat Masjid Nabi, tiba-tiba tak sonok, Nabi kita pergi patah balik dekat Bukit Uhud. Uhud akan bagi ketenangan. Tengok Uhud akan sembang dengan kita. Itu bukan cerita dongeng-dongeng, ini bukan cerita selak kain cakap dengan Nabi. Bukan yang tu. Jadi betul-betul memang Uhud tu sendiri sembang. Itu dia. Kalau kita boleh pergi Madinah, kita duduk 4-5 hari, gunakan manfaat tu. Sayang sekadar turun. Sayang. Satu Nabi kata di akhir zaman orang akan datang ke haji untuk melancong. Betul. Datang. Lah ni plan, bila ustaz-ustaz tegur lah ni, dia pun tak buat dah. Pergi ke Mekah, kita tak boleh singgah mana-mana. Pergi ke Mekah terus. Tawajjah, maksudnya terus ke Mekah balik. Kenapa kita nak save duit? Alang-alang tu nak ambil tiket pergi Turki, Ustaz. Dia pergi Turki memang ayak salji ke apa bini. Ni apa punya gurga kita buat? Inilah tanggungjawab orang mutawif, terutama mutawif yang sunnah ni semua ni. Orang tertanya-tanya, apa maksud ni? Tak payah buat gila-gila semua. Kita pun dah lanjut umur, dah tua-tua ni kan. Umur 60, 70. Tak payahlah nak pergi di Taif, nak pergi kita tolak tu. Satu gede-gede nak naik kereta tu. Tak payah pergi balik lah. Fokus nak pergi untuk ibadat. Luangkan masa kita di Mekah lebih baik daripada semua tempat. Cuma nak pergi cari tempat mandi Nabi, telaga mana kan Nabi mandi.
Pergi jauh daripada kawasan haram. Buat balik ayat tu lah kunut lebih baik daripada ayat Zamzam. Ni gila tak gila? Waste your time. Orang putih dah main dah. Nak kontrol diri tak boleh cakap orang. Semua ni buang masa. Kita umur dah kita kata dah expired dah. Jadi kita ambil masa 100,000 sembahyang di mana? Kawasan haram. Kan kita tahu kan, ganjaran pahala semua kita tahu. So pasal tu bila Ustaz nak bawa jemaah kan 22 sini kempen ni. Ustaz sendiri tak minat. Kerap orang duk pergi umrah ni, Ustaz tak minat. Tak tahu mengikut mana fahaman orang kita ni. Dosat umrah, dosat umrah. Di umrah tu kalau boleh ambil, bantu orang adik-beradik yang susah. Lagi bagus. Hang dah pergi dah, duduk 6 bulan nak pergi lagi. Malaikat pun kata, muka ni juga tengok. Muka ni tergedik-gedik, tergetak-getak ni, Mat. Bila kita duduk pergi selalu, kita action. Macam, I tahu. Pasal tu Ustaz benci bahawa orang yang reti ni. Tak apa Ustaz, I pergi sendiri. Mampu. Kalau pergi sendiri, baiklah, DIY kan, buat sendiri. Yang kita nak pergi grup ni, kita nak belajar, nak study, nak bekerjasama. Terus tu yang kita nak bawa ni orang yang kenal-kenal, yang reti kita senang. Yang satu macam kalang kabut, tolonglah, kami tak kenal. Saatnya hang buat pasal bukan dapat 100,000 pahala, dosa dapat. Allahu Akbar kabira. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia meninggal pada usia berapa umur? 78 dah batuk dah. Ada ayat panas. Ini jadi sejuk dah. Baik. Nanti kita masuk bab dia, kita tengok. Yang Ustaz kata Ashabul Sufah ni dia tak pernah hidup dalam keadaan makan kenyang. Ashabul Hurairah minta kat Nabi, terkejut tau. Sikit je roti untuk aku nak makan, aku tak sakit perut. Dia orang yang mengumpul hadis. Sahabat Nabi yang kita tentang ilmu wahyu ni, Masya Allah. Tapi macam tu kedudukan dia. Kedudukan dia. Allahu Akbar. Mari kita tengok ada ini sikit. Nak bagi faham tu kita masuk. Okey, dia kata kat sini haqul muslim ala muslim situn. Syarah yang ringkas sebelum nak masuk syarah tuan kitab ni. Okey. Hak dia kata orang muslim ni kita hak orang beriman. Atas orang beriman ada 6 benda. Tapi kalau kita ciri-ciri kita, katalah Ustaz, kawan tu semayang tidak, tak senonoh, kita tengok hilang 6 benda pada dia. Nak bagi tak bagi pun tak apa. Nak bagi tak bagi pun tak apa. Tapi kalau kita orang tahu peribadi, jaga semayang yang tu, segi zahir kita nampak dia, wajib kena bagi kat dia. Wajib kena bagi kat dia, nampak tak? Iza laqitahu, apabila kita jumpa hu ni, orang beriman, fasallim, maka wajib kita bagi salam pada Assalamualaikum. Assalamualaikum ni kita nak praktik anak kita. Sayang, bila nak tidur nanti, Assalamualaikum. Pada kita latih anak kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dan kita masuk bab tu nanti kita tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi berpegang. Abdullah, dia orang sahabat-sahabat Nabi yang daripada Yahudi masuk Islam, dia pegang istiqamah, salam. Dia assalam ni maksudnya selamat, sejahtera, baik, minta Allah bagi kebaikan. Itu salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harap orang doa ke kita bagi sejahtera begitu. Orang yang betul-betul istiqamah, jaga karamah yang Allah bagi tentang salam ni, nama dia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hebat. Bila sebut salam saja, dia tak pernah tunggu orang yang salam. Dia bagi salam ke orang. Sampai Yahudi faham sangat-sangat dengan dia ni, lalu celah-celah pokok Assalamualaikum. Celaka hang dia kata. Abu Mamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Nabi yang praktik dia, ya Allah, kita tengok dia masuk Islam. Abu Mamah Al-Bahili kita tahu dia duduk luar. Nama dia Suda bin Ajlan, nama teruk. Nabi bagi nama kepada Abu Umamah Al-Bahili. Nabi bagi nama kat dia, subhanallah. Al-Bahili ni bangsa orang duduk di luar daripada kota Mekah.
sembah dia macam duk cerita, duk menyanyi lagu kan. Bila matahari nak rom tu, ambil binatang sembelih makan darah tu. Nanti kita masuk bab tu kita cerita. Tapi dalam semua puak dia penyangak tu berubah, dia seorang berubah. Nama dia Abu Mamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Terlalu jaga tentang salam. Yang kedua, dia kata wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila orang jemput di sini kenuri kahwin. Lain pada tu kita tak pi tak berdosa. Tapi kenuri kahwin kita ada masa tak pi, dosa dia termasuk kategori dosa besar. Ulama letakkan dosa besar. Wa idza da'aka, bila dia jemput mai kenuri kahwin, kena pi. Fa'ajibhu, maka memang kamu kena pi. Memang kena pi. Memang kena pi. Tapi kenuri itu pula tengoklah macam Imam Ghazali kata apa. Kenuri itu ada benda maksiat tak payah pi lah. Tetapi ada satu kenuri. Kenuri ni abang kita panggil. Dan abang kita tak kenal macam kita ni faham sunnah okey. Yang dia ni merapu sikit. Allah bagi kadang adik-beradik ni bukan semua reti. Cabaran untuk kita lah. Kalau semua reti senang dakwah. Dia bagi juga yang gila-gila kena ada dalam keluarga. Untuk kita pick up macam mana nak selamatkan dia. Abang kita tak faham agama sangat-sangat. Semangat mengaji terlepaslah. Anak dia kahwin pun tak tutup aurat. Allah dia panggil pesan ni, nak mampu abangku ni. Nak pi tak mau. Kita kata dalam bab ni, aku pi juga kenuri dia untuk jaga silaturahim. Bukan kita raikan majlis tu. Kerana dia abang kita. Kita rai. Ustaz, majlis macam mana Ustaz? Sengah-sengah syarikat. Tu majlis maksiat tuan-tuan. Tengah pi. Yalah, kita fikir satu sudut. Bila kita pisah dengan keluarga kita, bila mesej dakwah nak sampai? Abu Lahab, Abu Jahal, semua terus dengan aktiviti gila dia. Macam mana sekalipun Nabi tetap ra'i, Nabi jemput, Nabi pi. Nabi pi, pakcik-pakcik dia. Semua pakcik-pakcik dia apa nama? Al-Lata wal-Uzza kan? Letak lagi tokong di mana? Bukit Safa dengan Marwah. Sepanjang tu nak pergi Safa dengan Marwah, semua tokong tu. Dahsyat sangat-sangat. Tapi adakah Nabi pulau dia pun? Tak. Pada kita pun silaturahim kena jaga. Hubungan silaturahim ni kena jaga. Walaupun dia kafir, mak bapak kita kapiak sekalipun, kita kena pergi. Macam tadi ada orang meninggal, keluarga dia meninggal semalam. Boleh pergi Ustaz? Ustaz kata kita pergi. Ustaz sendiri pun, Ustaz kata kalau Tok Ustaz meninggal, Ustaz pergi. Tok Ustaz kafir, orang India. Kami kena pergi. Ra'i silaturahim. Tak boleh pisah. Kakak Ustaz yang belum Islam lagi, Ustaz kena pergi, kena ra'i. Tak boleh kita pisah. Tak boleh kita pisah. Silaturahim tetap kena jaga. Jangan kita tengok-tengok tu, oh majlis kenuri kahwin ada bersanding, haram ke tak mau pergi? Ya betul tak mau pergi. Yang keduanya, yang panggil kita tu abang. Ingat pergi silaturahim anak saudara kita. Itu je. Supaya orang tak nampak kita sejak dia duk kenal Ustaz benda tak tahu lah. Mereka dah ikut ni, fahaman gila ni. Yang fahaman orang duk kata ni. Orang nampak lagi kita tak jenis dalam masyarakat. Masuk. Sebaik-baik da'i terjun dalam masyarakat. Itu Nabi paling suka sekali. Jangan kita asing. Jangan kita asing. Duduk dengan dia. Kalau kita, mesej kita tak sampai. Tak sampai. Tapi kalau yang tu kawan kita, tak pergi pun tak apa. Kawan yang jemput, tak payah. Ada orang yang lain. Tapi kalau ada sebab dan sahabat silaturahim, pergi. Ustaz, saya kena pergi dia, saya sayang dia. Dia ni bagus tak? Bila sakit demam tolong segini-gini, tapi anak dia kahwin nak pergi dah Ustaz. Hampir kat silaturahim pun kena jaga. Dia masalah bukan nak katalah jiran saya ni, mai tolong bantu yang tu yang ni, tengah malam minta tolong. Dia tak pernah kata tak ada. Dalam bab ni, jaga silaturahim. Jaga silaturahim. Walaupun dia akan bincang dalam bab ni, kenduri yang tidak boleh kita pergi. Unsur yang tak senonoh. Jadi semua orang sunnah kita ikhtiar nak buat kenduri mengikut syarak. Tak ramai yang kita mengaji ni, bila mai kita kenduri anak, dah habis. Kita mengaji boleh termasuk ustaz. Mengaji boleh, semua boleh. Nak praktik tu bila mai kenduri kita, Allahu Akbar. Saya nak berimpun adik-beradik.
Dia kata takkan tak ada pelamin pun. Dia pula kata tak boleh. Awak orang lain nak buat pun. Ramai lah adik-adik bilang, alah aku buat pir ustaz tu lebih baik pada hang. Ada qadi dia tengok rumah dia bersanding lagi sekam pun dia lagi reti pada hang. Amalah pada ada adik-adik hanya lebih-lebih hang ustaz pun tak apa pun tak. Depa aku duk tengok kadang-kadang apa nama ustazah-ustazah pun. Oh dia punya anak-anak depa. Tak ada apalah benda ni. Dibenarkan hang yang lebih-lebih. Pada ni semua ni pasal tu orang yang nak masuk ke pintu neraka Jahannam ni ustaz-ustaz. Tolong tukar pintu nak tolak isu ni Papua ni. Yang pernah digelar sebagai ustaz, ulama. Apa yang hang buat dengan masyarakat? Pasal orang kan tiru kita. Ustaz buat. Hang buat gila, dia pun buat. Hang ambil apa nama bunga buatkan kubur, dia pun buat. Pasal hang ustaz. Lepas tu ustaz tu pun boleh ambil ayam duk corak atas kubur, ustaz tu buat. Dia mufti lagi. Tu dia. Mufti mana? Mufti Negeri Sembilan tu. Apa yang? Contoh kan. Contoh. Tak kata pun nak cerita kan pada. Yang ketiga. Wa iza istansahaka fansahu. Dan apabila dia mai minta nasihat, bagilah. Tapi dalam bab bagi ni, Nabi kita falyakhul khairan aw liyasmut. Kita kata baik, benda yang baik-baik. Kalau mampu orang mai nak minta nasihat, bagi nasihat yang baik-baik. Kalau tak mampu, diam. Contohnya dia mai, dia kata ni antara bini aku duk buat kat aku macam ni semua. Gila, tetap malam aku tak tidur. Kita berkata aku jadi aku cerai. Itu bukan dia minta nasihat, itu bukan cara dia. Nasihat kita kena ingat dua-dua pihak. Kadang bila dia mai, sudah tentu dia cakap bagi pihak diri dia. Itu dah jadi sunnatullah dah. Macam anak kita nanti mai, dia mengadu, mak, cik mak. Mak ni macam mana pun mak bapak, sikit pun dia akan sokong anak dia. Anak dia akan sokong anak. Mak yang baik ni dia dengar dua-dua. Dia kena tahu sifat anak dengan menantu dia. Dalam bab ni dia kata, apabila orang datang minta nasihat, bagi nasihat. Kalau kita mampu nak bagi yang baik, bagi. Kalau tidak, kita diam. Atau berkecuali, doakan bagi dia. Dia kata kat sini lagi, wa idza atasha, bila bersin, fahamidallah, pujilah Allah. Bersin ni kita minta alhamdulillah. Sebab apa? Kalau ikut kita Ibn Qayyim Al-Jauzi, ada 40 penyakit. Ada penyakit yang susah nak keluar dengan cara kaedah pun tak boleh keluar, melainkan dengan bersin saja. Sebutlah alhamdulillah. Dengan bersin kita pun tak tahu. Saintis pandai macam mana pun tak tahu. Bila dia cek-cek, dia memaksa saluran dia untuk keluar. Ada penyakit yang keluar. Subhanallah. Pujilah Allah Ta'ala. Fasamithu, bila kita dengar orang kata alhamdulillah, kita jawab yarhamkallah, yahdikumullah, yuslih balak. Kita akan dengar macam mana Imam Abu Daud, ulama hadis, dengar orang daripada jauh, dia duduk atas kapal. Dia dengar cerita nanti. Dia dengar orang kat darat sana bersin. Sampai orang tu tak jawab dia pipi tadi hang bersin. Hang kata alhamdulillah. Hang kata alhamdulillah. Aku nak kata yarhamkallah. Dia pula kata apa dah? Yahdikumullah yuslih balak. Imam Daud ni, Imam Abu Daud, dia harapkan yahdikumullah yuslih balak. Dia harapkan orang doa kat dia. Mudah-mudahan dapat hidayah, Allah bagi hidup hang, Allah cantikkan hang. Yang tu yang aku mohon daripada amin. Sampai dia upah kawan tu duit dan ambil duit bagi. Terima kasih. Besar rahmat, terutamanya bila orang alim kan bersin. Alhamdulillah. Kita kata yarhamkallah. Dia pula kata yahdikumullah yuslih balak. Yahdikumullah, Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk, Allah baiki kehidupan yang tak elok, Allah perelokkan. Waktu tu Allah paksa takdir Allah. Dia bersin waktu tu. Berarti kawan tu memerlukan hidayah. Kawan tu memerlukan hidayah. Kawan tu nak baiki hidup dia. Allah, di sebalik falsafah dengan apa nama bersin ni. Yang kelima, wa idza marada fa'udhu. Bila sahabat kita sakit, bila ziarah dia. Siapa ni? Orang mukmin.
Dia duk main kuliah, dia duk main ambil kamera kita. Tiba-tiba dia sakit. Pedulilah. Sikap macam ni kita kena peduli. Kita tak mau smart mengaji, tapi tak peduli tentang ikhwah kita. Ada dalam grup kita ada sakit. Pergi sakit, pergi. Kita buka bab sakit sikit je, tengok. Hari ni kita ambil. Muka surat 21. Dia nanti masuk bab tu. Hamba tengok ziarah orang sakit macam mana. Ma min muslim ya'udu musliman ghadwatan illa salla alaihi 70,000 malak hatta yumshiyah. Faham tak? Mana-mana orang di kalangan orang muslim, orang mukmin sakit, kita pergi ziarah dia pagi-pagi, ghadwatan, pagi-pagi ziarah. Kita ziarah dia pagi, Allah datangkan pada kita nur daripada arasy Allah 70 apa dia? 70 apa? 70,000 malaikat mai mendoakan kita sejak kita ziarah sampai ke petang. Kita ziarah di petang maghrib pula sampai ke esok pagi. Saya tak percaya, hangguk sudah. Ni hadis. Kelebihan ziarah orang sakit cukup hebat. Kata tu Ustaz cerita di Petrobong, Nabi tengok Abu Bakar, Nabi renung, tak ada siapa boleh buat macam ni. Sedekah pun dia champion. Ziarah orang sakit, Masya Allah. Ziarah lagi apa dia? Ziarah orang mati yang susah, nampak pada orang lain. Nabi tengok Abu Bakar, Nabi renung, Allah daripada jauh. La ilaha illallah. Jadi kita kena usahalah. Bila ada orang sakit, bila cubalah ustaz, apa semua kena cuba. Kan? Nampak tak? Pasal di situ ada kerahmatan yang kita tak tahu. Kita praktik ni semua, mengaji ni semua ni 6 ni, kita nak cuba praktik. Assalamualaikum. Kadang-kadang dia main tak payah menjari orang dah kelas. Tentu cukup. Dia main nak buat sunnah lah kuno. Assalamualaikum. Yang tu nama dia ribut main taufan. Tengah duduk dah kelas. Itu nama dia ribut. Nak cakap wa idza mata, bila matinya orang mukmin, kita untung. Bila orang Islam mukmin mati, Nabi kata ada orang yang mai kat kita, ziarah kita sampai diikut mereka kubur, semayang untuk kita 40 orang, Allah akan ampun si mati itu. Bila kita mati, ada orang ikhlas. Nabi kata fa akhlisu lahu du'a. Nabi berdiri di atas kubur, ikhlaskan diri pada doa. Nabi ulang ikhlas, Nabi doa. Pasal si mayat memerlukan keikhlasan doa. Nabi berdiri atas kubur. Pada wa idza mata, apabila matinya orang mukmin mati, fatba'u, Nabi kata ikut dia sampai hantar di kosong kubur. Berdiri di atas kubur. Nabi, sifat Nabi tak pernah duduk langsung di kosong kubur. Cuma ada satu hadis Anas bin Malik, dia cerita berkenaan dengan Nabi Zainab meninggal, Nabi berdiri sampai tak duduk-duduk. Dalil itulah yang kadang-kadang kita bawa, kita kata Nabi pernah duduk di kosong kubur bila kematian Zainab. Dah asal hadis tu Abdullah bin Abbas kata wa huwa qaim, sifat Nabi berdiri tak duduk. Jangan kita ambil hadis tu, hadis yang mengatakan Nabi duduk di kosong kubur Zainab. Asal usulnya dia berdiri, dia minta, dia berdoa, ya Allah, sampai dia sedih kematian Zainab. Anak Nabi yang tertua sekali Zainab. Sedih pasal perjuangan Zainab luar biasa. Tambah-tambah saat dia nak kahwin, mak dia ambil gelang Khadijah, buka bagi kat dia. Zainab ni seorang wanita, subhanallah. Teringat Nabi kedua, teringat gelang tu, teringat kat mak dia, sayang kat dia. Tapi kematian dia, Nabi tak sempat nak tengok dia, nak jenguk dia, tak sempat. Sahabat kata, ya Rasulullah, Zainab sakit ni. Nabi tengah meeting. Sakit bukan milik aku, kalau aku pergi ziarah sekalipun. Ya Rasulullah, dia tengah nazak, ya Rasulullah. Nabi teruskan. Kali ketiga, ya Rasulullah, dia mati. Nabi teruskan. Mati, Nabi teruskan. Sampai habis semua, baru Nabi pergi. Nabi pergi dengan penuh kesedihan. Sampai-sampai Ummu Atiyah pada masa tu ada nak uruskan anak Nabi nama dia Zainab. Nabi kata ke Ummu Atiyah, hang uruskan Ummu Atiyah, tutup. Hang uruskan. Semua orang tengok cara bagi mandi Nabi. Bila Nabi tegur Ummu Atiyah, ighsilnaha salasan, bermulalah mandi dengan 3 kali atau Nabi ajak cara mandi.
cara mandi, bukan cara mandi kita buat khusus. Saat ni kita ambil ayat ni apa, corak 6, corak 5 ni gila. Satu orang kita punya mandi, kesian mayat. Daripada pukul 9, 10 tak habis, 11 tak habis. Mandi apa pun tak cuba, orang bagi mandi kita berjam-jam. Ketak-ketak tak? Bagi mandi yang paling lama sekali. Siapa mati di sini, untung dia bagi mandi lama. Mandi jura. Nampak tak? Tak ni dia tekan keluar taik, tak perlu. Yang mula mulut semua tu benda tak perlu. Kadang-kadang khusus yang dibuat, kita apa maksud khusus. Kita tengok kalau mati macam tu, kalau mati di Mekah, suruh orang Malaysia pergi mandi, mampu mayat duk tertunda-tunda. Tengok di tanah Arab mati, dengar masuk, dengar dah mandi dah, nak keluar dah. Dia jatuh kopi tu depan mandi. Duk susun nak semayang dah. Kita apa dah habis dah. Kita ingat cara kita dah. Tapi bukan nak katalah cara mandi susunan mayat ni markah kita ustaz bagi tinggi pada orang kita, bagus sangat. Tertib tu ada pada kita. Dia kasar nak mampu. Nabi suruh buat mayat selembut-lembutnya, pergerakan mayat dia sakit. Roh dia keluar, dia teramat sakit. Seluruh anggota sakit. Sentuh dia dengan sentuh yang baik-baik. Arab kan dia kalim ada sini. Yang tu masalah depa. Masalah jiwa. Tapi ada orang baik-baik. Nampak tak? Dia kena belajar benda tu. Baik. Jadi, kita dah ambil 6 benda ni. Ustaz tengok masa pun dah tepat dah. Saya nak pergi farmasi takut tak ada. Kan? Jadi, insya-Allah kalau kita main sekali lagi kuliah, buku dah ada. Kepunyaan sendiri, bukan wakaf. Bukan surat 14. Kan? Jadi kata, kosa kata tu tak payah tu apa baca sendiri. Semua nak ajak amal sampai ke kiamat tak habis. Pada kita start dengan kandungan hadis. Apa terkandunglah hadis ni? Apa dia minta? Pertamanya hadis ni minta tolong. Buku ni dia start dengan tolong jaga persaudaraan Islam. Hubungan silaturahim tolong jaga. Belajar betul-betul berkenaan hubungan silaturahim. Jangan bagi pecah. Mulut lidah kena jaga. Bila belajar sunnah jangan duk kata kau you ada. Kadang-kadang dia depan ni yang baru kena agama ni, aduh, kadang-kadang ustaz tak berkenal lah muslimat kita cara semayang pakai sulat jim, lepas tu pakai walaupun baju kurta satu macam punya ikat-ikat macam ni. Okay what benci tengok nampak dah. Ni apa punya khazanah ni semua nampak dah. Nampak orang bila tegur dia pun mulut lidah ni subhanallah tak diterima yang tu. Kita kena jaga. Bab ni mula-mula ada timai, dia kata hamai bulan depan mai nak beletiak mai bab berkenaan dengan Islam adalah agama persaudaraan dan kasih sayang. Kalau hang nak Allah sayang ke hang, Allah kasih ke hang, hang kena kasih di kalangan orang. Macam ulama Imam Ghazali kata, kita nak Tuhan bagi sesuatu, hang bagi dak orang yang mai susah. Kita nak minta kat Tuhan sesuatu, ada orang mai minta pada kita, hang pernah bagi tak? Hang nak bagi, nak bantu orang musuh susah, macam mana hang nak minta dengan aku? Macam mana aku nak kabul doa? Jadi dalam bab ni, kalau kita nak Allah kasih sayang di kalangan kita, tolong kasih sayang di kalangan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita dengar hadis tu. Iman kamu tak sempurna, iman kamu tak cantik, iman kamu tak elok selagi mana kamu tak ada kasih sayang di kalangan saudara kamu. Kan? Bab ni kan masuk, lepas tu dia akan masuk yang pertama, salam. Sakat mana dia berhenti, kita tengok boleh. Walaupun satu hadis, tapi subhanallah, keterangan dia insya-Allah. 2 kali ni habislah kot. Jangan bubuk mengaji. Mengaji ni tenang-tenang, relax-relax dengan buku sendiri, bukan wakaf. Okay. Kadang-kadang dekat sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada kalam Ustaz sendiri, kita sudahi dengan tasbih kepada subhanallah, la ilaha illa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahim, taqabbal anna salatana wa du'aana wa astabir anna umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampun dosa kami, Kau ampunlah dosa mak bapak kami.
Kau jadikanlah hidup kami sentiasa di bawah naunganmu, jagaanmu, peliharaanmu, didikanmu. Tunjukkan kami jalan ehdina siratal mustaqim. Tuhan kami, jauhkan kami daripada malapetaka, musibah, segala wabak. Jadikanlah kami orang yang boleh istiqamah dengan kuliah-kuliah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal karim. Surah tak ada hari ni. Dah habis rakaman kan? Surah tak ada hari ni. Shopping center buka. Minyak zaitun tu siapa ambil? Haji ambil kan? Macam dah try dah? Ada orang ambil minyak zaitun ni, perkembangan dia bagus sangat. Macam apa ni, ada kolesterol, jantung ke apa, bagus. Fit ustaz punya darah, ke darah tinggi dia turun. Dah 3 bulan alhamdulillah. Tak nak. Nak pergi mana ni? Tempat lain. Harga dia RM40 daripada Bushra.